السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Saudara-saudara, saudari yang saya hormati, saya kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat kembali bersama-sama untuk meneliti kembali surah-surah Al-Quran Al-Karim yang telah kita tinggalkan sekejap dulu untuk membincangkan tentang sedikit pengenalan kepada tafsir, terutamanya yang kita gunakan, kitab tafsir yang kita gunakan sebagai rujukan utama, dan juga pengenalan kepada konsep nazam Al-Quran ataupun kita terjemahkan sebagai koheren di dalam memahami kandungan Al-Quran Karim. Jadi dulu kita telah berhenti di surah Al-Jin, kan? Surah Al-Jin, surah yang ke-72 dalam kumpulan grup ataupun kumpulan surah-surah yang ke-7, kan? Jadi sekarang bila saya sebut grup yang ke-7 ni, insya-Allah kita telah pun jelaskan, sebab kita telah bincangkan apakah maksud ataupun tema penting yang dibincangkan di dalam grup surah-surah yang ke-7 ni, kan? Yang bermula daripada surah Al-Mulk, surah 69, 68, kan? Sehinggalah surah Al-Jin yang telah kita bincang itu, kan, 72, kan? Dan kita insya-Allah sekali lagi kandungan ataupun tema utama yang dibincangkan di dalam surah ni adalah tentang amaran, ataupun inzar, peringatan, warning, inzar kepada khususnya kaum Quraisy, kan, pemuka-pemuka Quraisy, orang musyrik Mekah, dan isu-isu yang kita bincangkan dalam surah-surah yang telah berlalu sebelum ni. Kalau kita imbas kembali, yang terakhir kita bincang surah Nuh dan surah Al-Jin, dua surah yang kembar, kan? Dan dua surah ni membincangkan dari aspek pertama, surah Nuh kita kata tentang tentangan yang diberikan oleh pemuka-pemuka, pemimpin golongan al-malak daripada masyarakat yang menerima dakwah, ditujukan dakwah kepada mereka ataupun mad'u ni, kan? So dua-dua surah ni membincangkan tentang mad'u ni yang menerima seruan ataupun menerima seruan Rasul ni, dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ni adalah Al-Quran yang kita baca ni, kan? Ini adalah isi yang disampaikan kepada pemuka-pemuka
Quraisy ni bersama dengan description. So Al-Quran ni dia menceritakan isi dia kan, maudhu' yang disampaikan kepada penerima mad'u ni. Dalam masa yang sama juga dia menceritakan tentang juga deskripsi tentang penerimaan mereka. Ini adalah style Quran. Biasanya mungkin kalau kita baca buku ke, kalau dia menceritakan tentang isi yang nak disampaikan, dia cerita tentang isi lah kan. Tapi ketika mana kandungan Al-Quran ni, mesej Al-Quran ni disampaikan kepada kaum Rasul ni, kepada mad'u penerimanya, dalam masa yang sama juga Al-Quran ni juga menceritakan tentang apa yang mereka, bagaimana tindak balas mereka, dan suasana ketika mana sampainya kandungan ni, mesej yang nak disampaikan ni kan. Maknanya dia adalah penceritaan yang hidup kan. Kandungan tu disampaikan dan dirakamkan terus apa yang mereka lakukan dalam ketika mana mereka menerima ini kan, apa nama, peringatan ini. Jadi dalam surah Nuh, kita dibawa untuk memfokus kepada pemuka-pemuka Quraisy ini sendiri kan, ataupun golongan al-malak daripada masyarakat, lapisan masyarakat yang menerima seruan ini kan. Kemudian dalam surah Al-Jin kan, seperti yang tersebut itu, Allah SWT dengan cara yang amat menarik dan unik kan, menceritakan tentang bagaimanakah penerimaan golongan yang lapisan yang satu lagi kan. Ada golongan al-malak kan, dan ada juga golongan lapisan biasa kan, kalangan masyarakat ini. Bagaimana tindak balas pula lapisan biasa ni bila berhadapan dengan golongan seruan Rasul ini. Kerana orang biasa ni mereka berhadapan dengan satu lagi kumpulan yang berada di antara mereka dengan wahyu Allah SWT yang turun kan, iaitu golongan al-malak ni sendiri, pimpinan ni kan. Allah SWT ceritakan tentang dalam surah Al-Jin ni bagaimana golongan yang biasa ni, dan pengalaman ni adalah pengalaman dalam komuniti jin kan. Mereka mengambil keputusan yang jelas untuk menentukan kan, apa yang mereka nak pegang ataupun terima di dalam berhadapan dengan wahyu Allah SWT, peringatan daripada dalam wahyu Allah SWT ni. Dan mereka meninggalkan pemimpin ataupun golongan al-malak yang mempunyai pengaruh dalam masyarakat mereka ni, dan berpegang kepada wahyu Allah SWT ni kan. Di dalam surah seterusnya, surah Al-Muzammil dan surah Al-Mudaththir, Muddathir dan Muzammil kan. Kita ni ada dua surah kembar yang kita akan baca. Fokus ini dialihkan sebentar kepada mad'u, kepada da'i pula kan. Sebelum ni, dalam dua surah yang sebelum ni, kita dibawa fokus ni kepada mad'u ataupun yang menerima seruan ni. Dalam surah Muzammil dan Mudaththir ni, banyak daripada fokus atau isi ni dialihkan kepada da'i ataupun yang menyeru kan, yang ditugaskan untuk menyampaikan mesej Al-Quran ni kepada kaum dia kan. Jadi ada dua surah yang berturut-turut ini. Muzammil ni
kebanyakan daripada tafsir atau terjemahan menterjemahkan dia lebih kurang sama dengan muddathir maksud dia kan. Tapi dia ada sedikit perbezaan kan. Pada penelitian saya selepas baca ni surah Al-Muzammil ni, sebab tu didahulukan dengan surah Al-Muzammil daripada Al-Muddathir ni, sebab maksud Muzammil ni juga seorang yang berselimut, menyeliputi diri dia. Muddathir pun sama juga, dia tutup diri dia kan, cover diri dia dengan selimut ataupun kain kan. Tapi keadaan berbeza di antara dua-dua ni kan. Muzammil ni dia datang beberapa perkataan zamil kan. Zamil ni maksud dia kawan, rapat, teman kan. Dia asal perkataan dia mutazammil kan? Tapi dihilangkan ta tu jadi muzammil. Dia membawa maksud seorang yang menyeliputi diri dia dengan selimut kan, dengan kain ni, dalam keadaan yang selesa dan rileks kan, sedang menselesakan diri dia, macam itulah kan. Jadi panggilan ya ayyuhal muzammil yang kita akan baca dalam pertama ni dia berbeza sikit suasana yang dipanggil tu dengan ya ayyuhal muddathir ni kan. Sebab muddathir ni dia orang yang menutup diri dia kerana dalam keadaan tertekan ataupun ketakutan kan. So dia berbeza sikit kan. Kemungkinan lah kan, Al-Muzammil ni diletak dulu di dalam sebagai surah yang ke-73 ni kerana kan, permulaan ini juga menjadi peringatan kepada kita yang menjadi doa, yang melaksanakan tugas yang sama. Manusia yang nak mengajak orang lain ni biasanya dia bermula dengan mungkin dia tidak menyedari dulu kan, sebelum dia melangkah di dalam dunia dakwah, mengajak manusia menyampaikan mesej Allah Subhanahu Wa Taala ni yang penuh dengan cabaran dan tekanan. Dia bermula dengan relax sikit kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengejutkan orang yang relax ni untuk menyediakan diri dia kan. Tapi setelah dia menyampaikan seruan ni kan, dia akan menghadapi tekanan yang lebih besar lagi, lebih berat lagi kan. Maka ketika itu dia akan berada dalam suasana tertekan dan juga mungkin ketakutan kan. Jadi seruan Muddathir ini latar belakang dia lain sikit kan. Jadi kita akan insya-Allah tengok, kita baca nanti kan. Tapi surah Al-Muzammil ni adalah surah yang ke-73. Dia ada 20 ayat kan. Ada 3 blok yang kita akan dibahagikan kepada 3 blok sub kisah cerita dia kan. Dia ada 2 pendapat. Pendapat yang biasanya kita baca dalam tafsir-tafsir surah Al-Muzammil dan juga Muddathir ni, kedua-duanya adalah berada di awal kerasulan, masa kerasulan kan. Sama ada surah keempat ataupun kelima, kedua ni 1, 4 atau 5 ataupun bawah daripada 7 surah yang pertama yang diturunkan. Tapi dalam mungkin Amin Hasan Aslahi ni, dia berpendapat ini adalah surah yang turun ketika mana kemuncak daripada tekanan kepada Rasul kan. Jadi gantung kita boleh kita baca, kita cuba memahami dan kita, itu adalah pendapat kan. Kenapa dia katakan ketika mana tentangan terhadap Rasul ni memuncak? Nanti kita akan, bila kita baca, kita tengok apa yang dia tengahkan. Tapi poin yang penting yang mungkin kita nak faham itu, kalau kita baca tafsir ni, dia akan Ibn Kathir dan sebagainya, dia akan ceritakan dulu tentang latar belakang ataupun asbabun nuzul kan, yang berkaitan dengan latar belakang turunnya. Ini adalah kalau biasanya diambil sebagai surah-surah yang turun di peringkat awal kan. Kalau Al-Muddathir ni Rasulullah turun daripada Gua Hira
kan, ketika mula-mula mendapat wahyu balik ke rumah dia dan sebagainya. Nanti kita akan sentuh sikit bila kita baca Al-Mudaththir kan. Jadi poin dia yang penting adalah surah ini sebab kita tinggalkan sekejap tentang masalah asbabun nuzul ni kan. Tapi yang penting dia turun pada latar belakang ketika mana Rasul SAW sedang ataupun memulakan, sama ada memulakan ataupun sedang berada di kemuncak tekanan kan. Tapi poin dia adalah dalam surah Al-Muzammil ni Allah Subhanahu Wa Taala kan, memanggil Rasul dengan panggilan yang mesra sebenarnya kan. Kalau Al-Mudaththir ni panggilan untuk orang yang sedang dalam macam ketakutan, melindungkan diri dia di bawah kain ni kerana ketakutan kan. Jadi apa yang berlaku pada manusia, bila dia takut dia akan tutup diri dia kan. Tapi kalau Al-Muzammil ni orang yang sedang relax dalam macam itulah kan. Jadi insya-Allah kita cuba kita bacakan sikit insya-Allah. Sebelum tu ada 3 blok kita tengok sikit secara ringkas. Dalam blok yang pertama ayat 1 hingga 14, Rasulullah SAW diperintahkan supaya mendirikan solat malam ni kan, dan juga melaksanakan beberapa perkara dalam waktu solat malam ni untuk persediaan diri dia kan, dalam memikul tanggungjawab ni kan. Bahagian kedua ayat 15 hingga 19. Perhatian ni beralih sebentar kepada Mad'u balik kan. Orang-orang Quraisy ni diperingatkan bahawa penghantaran Rasul Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak ada bezanya dari segi penghantaran ni, pengutusan ni dengan Musa alaihissalam dihantar kepada kaum dia kan. Jadi apa yang berlaku pada Musa dan apa tindak balas kaum dia kepada Musa ni akan juga berlaku kepada kaum yang Rasulullah SAW datang kepada mereka, bergantung pada tindak balas mereka kan. Kemudian dalam yang ketiga ayat 20. Ayat 20 ni ayat yang panjang kan. Dan ayat ni mengikut tafsir kita ni, dia kata pendapat dia ayat ni diturunkan di Madinah. Dia bukan di Mekah, walaupun surah Makkiyah kan. Ini adalah salah satu contoh bagaimana koheren ni penting kan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala dia menyusun susunan ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana ayat ni dimasukkan. Jadi kita jangan tengok, jangan tanya tentang dia turun di mana tu, tapi bila kita baca ni kan, kalau kita nak mengkaji bolehlah kita tengok kan ayat tu turun di mana, Madinah ke Makkiyah ke. Tapi bila kita baca sebagai satu surah, kita letak sekejap ke tepi, kita tengok, kita fokus kepada apa yang nak disampaikan oleh surah ni kan. Itu approach yang diambil oleh pentafsir ni kan, tadabbur Quran. Okey, ayat ni di mana kewajipan tahajud yang diwajibkan di ayat diturunkan kepada Rasulullah di ayat pertama ni, di blok yang pertama tu diringankan sikit kan. Itu dan ditambah dengan skema yang lebih ringan sikit. Nanti kita akan bincangkan, kita masukkan. Okey, itu adalah gambaran yang kita akan baca dalam surah ni kan. Okey, kita insya-Allah moga-moga Allah SWT mempermudahkan kita untuk memahami dan mendapat kebaikan daripada surah ini, dan insya-Allah menjadikan kita orang yang dapat mengamalkan, memanfaatkan surah ini untuk dibawa sebagai petunjuk kepada kehidupan kita kan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut kan. Jadi seperti tadi saya sebut muzammil ni adalah dia dalam bentuk panggilan yang mesra kan. Dia bukan dalam bentuk panggilan yang mengejutkan orang yang takut kan sebagainya, tapi dia dalam bentuk orang yang sedang relax kan. Jadi kata
dalam tafsir ni dia sebut Rasulullah SAW, ini panggilan ketika mana Rasulullah SAW sedang berhadapan dengan keadaan yang dia hadapi bila dia berhadapan dengan kaum dia di kemuncak tekanan dia. Tapi saya lebih condong untuk mengatakan ini adalah keadaan di mana di permulaan sikit dulu, kan, tekanan tu tidak terlalu memuncak sangat lagi, kan, tapi ketika mana Rasulullah SAW masih lagi tidak dapat membayangkan sepenuhnya, kan, apa yang akan dia hadapi di hadapannya. Sebab itu dia bermula dengan keadaan yang masih lagi merasa untuk menikmati hubungan dia dengan Allah SWT, kan. Kalau dalam Amin Hasan Islahi ni, dia kata dia menjelaskan keadaan ni bila mana Rasulullah SAW dalam keadaan yang tekanan ni memuncak, maka dia masuk dalam selimut, kan, dan dia mengasingkan diri dia daripada orang lain untuk dalam keadaan dia rasa amat selesa sebab dia sedang berhubung dengan Allah SWT dan mengharapkan dia rasa bila dia berhubung dengan Allah SWT ni hilanglah diri dia daripada masalah-masalah yang dia sedang hadapi, dan dia rasa amat comfortable, kan, selesa duduk dalam selimut ni dan juga berhubung dengan Allah SWT, sehingga dia melepaskan diri dia daripada masalah-masalah ni, kan, dan mengharapkan Allah SWT akan menurunkan ataupun perhubungan ni akan menyebabkan dia rasa amat selesa, kan, amat selamat dan selesa di dalam selimut yang melindungi dia ni, kan. Sebab tu Muzammil ni ada perkataan Zamil, kan. Zamil ni adalah teman rapat kita, kan. Jadi seolah-olahnya Muzammil ni adalah orang yang rasa selesa kerana dia rapat dengan kain yang menutupi diri dia ni, kan. Jadi tekanan ini ataupun keadaan untuk memikul dakwah ni menyebabkan Rasulullah SAW ni dia suka menyendiri untuk mendekatkan diri dia kepada Allah, sebab dia rasa selesa dengan ini lebih. Sebab Rasul ni dia ada dua keadaan, kan. Satu keadaan dia bercakap dengan Rabb, Tuhan, kan. Satu lagi keadaan dia bercakap dengan kaum dia, kan. Berhubung dengan kaum dia ni amat meletihkan dan amat memberi tekanan kepada jiwa dia, kan. Jadi seolah-olahnya Rasul dia mengasingkan diri dia untuk, bila dia bercakap dengan Allah SWT ni, dengan Tuhan, dengan Rabb dia, ini adalah bentuk perhubungan yang amat menyegarkan jiwa, kan, bagi dia, kan, dan mengembalikan persediaan dia untuk berhadapan dengan kaum dia balik, kan. Tapi sebab itulah dia rasa lebih selesa untuk lari sekejap dan selimutkan diri dia, kan, sehingga mungkin, kan, dia amat tenggelam di dalam keadaan ni, kan. Jadi dalam keadaan ni panggilan manja Allah SWT, ini bentuk panggilan yang lebih mesra, kan. Jadi Allah kata, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, orang yang sedang relax, selesa, kan, qumil laila illa qalilan, bangunlah, kan. Jadi seruan dia ini adalah supaya bangun dan hadapilah keadaan yang sedang kamu hadapi di luar, yang sebenarnya, kan. Sebab kamu akan berhadapan dengan tugas yang berat ini sehinggalah akhir hayat kamu, kan. Inilah realiti baru yang berhadapan dengan kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada diangkat menjadi Rasul ni, dia tidak berhadapan dengan keadaan yang macam ni, kan. Sebab ketika mana sebelum dia menjadi Rasul, dia adalah dikenali sebagai seorang Al-Amin, kan, mendapat kedudukan yang special daripada mata
mata kaum dia, kan? Masyarakat dia, kan? Orang yang amat dipercayai, anak yatim, kan? Kemudian dia biasa dengan tugas-tugas dia. Malah beberapa tahun sebelum menjadi rasul ni dia telah bertahannuts, kan? Budak ada masa duduk di gua, kan, untuk memerhati diri dia, memisahkan dia, khulwah, kan, memisahkan diri dia dan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memikirkan tentang keadaan sekeliling dia, apakah hakikat yang sedang hadapi dalam kehidupan masyarakat dia, kan? Sebab dia rasa kehidupan masyarakat ni kehidupan yang tidak betul, kan? Itu adalah lintasan hati kecil seorang rasul ni. Jadi Allah Subhanahu Taala bawa dia, pisahkan diri dia dan bersendirian dengan Allah Subhanahu Taala. Dan ini amat menjadi nikmat kepada dia, kan? Ini dalam 2-3 tahun yang pertama sebelum Rasul SAW diangkat menjadi rasul ni, kan? Masa dia di Gua Hira ni, dan dia ini berjalan dalam keadaan dia rasa amat selesa dan amat seronok, kan? Berhubung dengan Allah SWT. Dalam keadaan inilah Allah SWT kejutkan dia, kan? Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, bangunlah, kan? Sebab selepas ini kamu akan mula dengan berhadapan dengan kehidupan yang akan menjadi kehidupan yang biasa untuk kamu sehinggalah akhir hayat kamu, kan? Dan kamu akan membawa tugas yang besar, kan? Jadi berhadapan dengan tugas besar ni, jiwa manusia, kan, kadang-kadang rasa amat tertekan, kan? Bila kalau dia menyedari hakikat ni, kan? Begitu juga, kan, kita sendiri kalau kita mengambil keputusan untuk mengubah diri kita, untuk berhijrah, orang kata, kan, dia ada tekanan di belakang tu, kan? Kerana bila kita nak masuk ke satu fasa yang sebegini, kan, kita perlu menyediakan diri kita. Kita akan berhadapan dengan banyak benda-benda yang akan memberi keletihan dan juga mungkin menyebabkan kita kembali balik kepada keadaan yang sebelumnya, kan? Jadi apakah remedi ataupun ubat untuk ini, kan? Betul saya kata sebelum ni, bila kita baca ayat-ayat Al-Quran Al-Karim ni, kalau kita baca dalam keadaan kita relax saja, dan kita tak ambil keputusan untuk kan, membiarkan ayat-ayat Al-Quran ni mengubah diri kita, ayat ni dia tidak akan dirasai sebagai ayat yang amat menyentuh kehidupan kita, hati kita, kan? Tapi kalau kita sendiri memahami mission kita sebagai seorang Muslim, bagaimana dari Rasul ni, maka ayat ini akan benar-benar menjadi ayat yang cukup bermakna kepada orang yang sedang membawa diri dia di dalam keadaan latar belakang yang sama ni, kan? Jadi kita kena juga tenggelam di dalam latar belakang yang sama ni, kan? Kita nak menyediakan diri kita untuk menjadi orang yang akan memikul tanggungjawab menyampaikan mesej Allah Subhanahu Taala kepada manusia, kan? Barulah ayat-ayat ni akan benar-benar bermakna kepada yang menerima ni, kan? Okey, Allah kata qumil laila illa qalilan, kan? Bangunlah. Qumil lail, bangun di waktu malam, kan? Illa qalilan, kecuali sebahagian daripada kecil, ya, kan? Jadi maknanya bangun pada waktu malam, kan? Dalam banyak ketika mana nak bangun, kan? Bangun pada waktu malam tidaklah keseluruhan dia, kan? Sebahagian daripada malam ni, kan? Banyak mana? Nisfahu awin qus minhu qalila, iaitu separuh daripada malam tu ataupun kurang sikit daripada separuh ni, kan? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala memberi keringanan juga, kan? Separuh daripada malam
kan, ataupun kurang sikit sebab kesukaran nak bangun betul-betul separuh malam ni kan, ataupun ke arah akhir malam ni kan, itu adalah jadi nak betul-betul separuh malam ni, malam ni kita kira daripada mungkin selepas maghrib lah orang selalu sebut kan, selepas isyak kan, waktu selepas isyak ni sampai waktu fajar, sebelum fajar ni kan, so dibahagi dua, macam tu lah lebih kurang kan. Jadi waktu malam tu adalah waktu tengah-tengah tu, dalam pukul 2, pukul 3 macam tu kan. Jadi waktu ni adalah waktu yang berat je, sebab kalau bergantung kita tidur pukul berapa kan. Jadi Allah kata separuh pada malam ataupun kurang sikit daripada itu, lebih sikit daripada ke arah fajar, kurang sikit daripada separuh kan. Sebab apa? Sebab ini adalah kan, permulaan kepada skema penyediaan diri kan. Mungkin pada skim biasa kan, yang bukan skim Rabbani daripada Tuhan, isu bangun malam ni bukan satu perkara yang penting sangat kan. Tapi apabila dia datang daripada Allah Subhanahu Taala, khususnya untuk orang yang akan berhadapan dengan atau memikul tugas ni, maka ini menjadi satu perkara yang seolah-olah ni kita kata macam wajib lah, mesti kan. Siapa yang tidak melalui proses ni, maka dia akan tidak mampu untuk menyediakan diri dia seperti mana yang dikehendaki untuk menghadapi keadaan yang dia akan hadapi di hadapan ni kan. Sebab itu ni adalah seruan penting kan untuk orang yang masih relax kan, yang tak nampak lagi apa yang dia akan dapat di hadapan dia nanti. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kejutkan dengan panggilan mesra supaya mula bangun kan. Bangun untuk apa? Bangun untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala kan. Khususnya bangun ni solat kan. Pada lebih kurang separuh daripada malam ni kita habiskan untuk mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Auzid alaihi, ataupun lebihkan sedikit, maknanya dia ada plus minus kan. Boleh separuh ataupun kurang sikit ataupun lebih sikit daripada tu kan. Apa yang nak dibuat di dalam bangun malam ni kan? Yang satu perkara yang besar yang nak dibuat dalam bangun malam ni adalah warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran ini dengan perlahan-lahan kan? Baca dengan slow. Jadi bukan untuk menghabiskan bacaan saja, tapi poin yang penting adalah baca untuk meneliti dan melihat dengan mendalam kan? Dan yang disertakan dengan ini juga sebenarnya bangun malam ni dimaksudkan juga dengan bangun bersolat malam, qiyamul lail kan. Ini juga sebenarnya maksud sebab kita nak masuk bulan Ramadan ni kan. Solat tarawih ni asal dia adalah solat qiyamul lail. Dia tak ada perkataan tarawih ni daripada Rasulullah SAW. Tarawih ni adalah solat qiyamul lail yang biasalah sebenarnya kan, seperti mana yang lain-lain, cuma di-institutionalize kan, dirasmikan oleh Sayyidina Umar bila dia buat secara berjemaah di masjid dan sebagainya untuk khas bulan Ramadan kan. Jadi sebenarnya bukan target penting dalam solat malam ni adalah untuk terkesan dengan bacaan kita tu kan. Jadi disuruh baca perlahan-lahan. Sebab kalau surah ni, ada setengah pendapat kata surah ni awal-awal diturunkan di awal-awal kerasulan Rasul, maknanya baru sedikit ayat-ayat Quran yang turun kan. Tak ada lagi surah-surah panjang, surah Al-Baqarah ke, surah Ali Imran ke. Jadi kemungkinan kalaulah surah ni awal, Rasul ada beberapa surah saja baru turun. Kalau surah ni surah keempat ataupun kelima, ada beberapa surah yang pendek-pendek saja baru turun. Jadi bacaan malam ni yang lama, separuh malam tu, kemungkinannya baca berulang-ulang lah kan, surah yang sama kan.
dan dibacakan amat perlahan untuk menjiwai kan kandungan kan. Jadi kemungkinan apa yang Rasul akan baca dalam solat malam masa ni, antara dia surah-surah macam ni kan. Sebab ini adalah ingatan panggilan Allah. Jadi bila baca tu dirasakan betul-betul seolah-olah Allah sedang memanggil dia kan. Ya ayyuhal muzammil. Macam inilah bentuk hubungan dengan bangun malam yang Allah Subhanahu Taala jadikan sebagai skim untuk membentuk diri dia kan. InsyaAllah sebenarnya kita berhenti dulu dekat ni. Kita akan sambung sikit lagi nanti kan tu malam. Ni tak kita baru permulaan blog ni kan. InsyaAllah nanti kita akan sambung kalau di panjangkan umur malam ni bersedia untuk melalui kan. So persediaan untuk membaca surah Al-Muzammil ni adalah kita kena letakkan diri kita juga sebagai orang yang akan memikul tanggungjawab ni juga kan. Barulah dia akan memberi makna apa yang kita baca ni kepada diri kita kan. Barulah dia akan menjadi kita akan rasa dia ditujukan untuk kita kan. Tapi kalau kita tidak berada dalam suasana, tak buat apa-apa, tak peduli pun masalah mesej Al-Quran yang nak sampai kepada manusia dan sebagainya, maka mungkin dia tidak menjadi point kan yang kita rasa ditujukan kepada diri kita ni kan. InsyaAllah jangan ke mana-mana, malam ni kita akan sambung lagi. Wabillahi taufiq dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.